Dari negeri di bawah bayu, pasukan gerakan ARM PGA siap siaga hadapi PRU DUN Sabah ke-17 dan untuk laporannya langsung bersama Rita Aloysius Malik. Silakan Rita. Baik Farhatul, pasukan gerakan ARM PGA bersiap siaga menghadapi PRU DUN Sabah ke-17 bagi memastikan keselamatan serta ketenteraman awam terjamin sepanjang proses pilihan raya. Menurut Komander Brigade Sabah PGA, penolong Pesuruhjaya Kanan SAC Nur Omar Sapi, pihaknya akan menyalurkan sokongan sepenuhnya dari segi sumber manusia dan logistik. Kepada rakyat Malaysia yang akan mengundi, mengundilah dengan dalam keadaan yang tenang. Pihak polis akan memastikan keselamatan dan ketenteraman awam itu akan terjamin. Beliau menyatakan demikian selepas majlis serah terima tugas Komander Brigade Sabah PGA di Kinarut. Beliau menggantikan pemangku komander sebelum ini, ACP Ahmad Radzi Hussein. Majlis disaksikan Timbalan Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam, Datuk M.Y. Sri Kumar. Sabah Electric City memberi jaminan tiada gangguan bekalan elektrik pada hari penamaan calon, hari pengundian dan seterusnya penjumlahan undi pada PRU DUN Sabah ke-17. 25 janakuasa elektrik bergerak sedia ditempatkan di 25 pusat penamaan calon dan pusat penjumlahan rasmi undi. Ketua Pegawai Eksekutif Sabah Electricity, Datuk Insinyur Muhammad Yaakob Jaafar berkata, Sabah Electricity juga akan menggerakkan kira-kira 800 anggotanya bertugas pada hari berkenaan bagi memastikan bekalan elektrik stabil. Kita fokus dekat 25 kawasan masa pencalonan dan juga untuk penjumlahan undi lah, tallying center itulah. Memang kita ada sediakan genset kita dan juga kita bekerjasama dengan pihak PBT untuk memastikan wiring di dalam setiap dewan-dewan tersebut kita cek bersama dengan PBT lah lebih awal. Dan insyaAllah kita juga akan sediakan tu emergency light lah, just in case kalau berlaku gangguan, emergency light sebagai backup lah. SPR menetapkan 15 November ini sebagai Hari Penamaan Calon, tarikh awal pengundian 25 November dan 29 November Hari Pengundian. Menjelang PRU DUN Sabah ke-17, rakyat negeri ini menaruh harapan tinggi terhadap kepimpinan baharu yang bakal menerajui Sabah untuk terus membangunkan negeri ini. Selain memastikan keamanan dan keharmonian terus terpelihara serta lebih banyak peluang ekonomi untuk semua lapisan masyarakat. And we also hope that we can get more tourists to come into Sabah that will actually give stimulus to our economy. And we hope that economy in all sectors will be good in the after the upcoming PRU. The best thing is unity. That is what we hope for. Yang saya harapkan untuk anak muda diberikan keutamaan, diberikan banyak peluang pekerjaan, bantu banyak kesawanan untuk anak muda lepas PRU nanti. Saya mengharapkan lagi Sabah lagi maju dari segi kita mau pemimpin yang lagi turun padang, lagi bertanggungjawab, lagi faham tentang penduduk rakyat di Sabah ini tentang masalah terutamanya dari segi jalan raya, air, electricity. Lebih 16,000 penduduk sekitar kampung Sungai Imam Tawau kini menikmati kemudahan kesihatan lebih selesa dan efisien dengan beroperasinya klinik desa Sungai Imam dan dalam bangunan konkrit baharu sejak Disember lalu. Projek naik taraf klinik melibatkan pembinaan semula struktur utama termasuk sistem pembetungan, bekalan air, pendawaian elektrik serta pemasangan penyaman udara baharu. Klinik ini mampu merawat sehingga 40 pesakit sehari. Ini adalah sangat mustahak untuk saya pastikan pencapaian liputan kesihatan sejagat UHC dengan tidak meninggalkan sesiapa pun, leaving no one behind. Itu dalam rangka apa yang telah sedang saya pergiatkan. Dan pertama yang nak saya sebutkan, klinik kesihatan Sungai Tamang, KK Type 6 untuk kegunaan 25,000 penduduk telah pun beroperasi 1999, sangat drive sekarang ini.
Dalam lawatan kerjanya ke Tawau, Dr. Zulkifli turut meninjau projek klinik kesihatan Sungai Tamang dan klinik Desa Bukit Queen yang dijangka siap akhir Oktober ini. Lawatan adalah kesinambungan pemantauan ke atas 16 fasiliti kesihatan di pantai timur Sabah. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP memeterai Memorandum Persefahaman MOU dengan Sabah Electric City bagi program pembangunan vendor PPV KUSKOP. MOU hasil pelaksanaan dasar pandang ke timur dalam negara itu bagi membangunkan keperluan khas usahawan termasuk di Sabah. Menterinya Datuk Ewan Benedict berkata, melalui MOU ini, vendor Bumiputera yang berdaftar dengan Sabah Electricity layak menerima pelbagai bentuk sokongan. Ini termasuk bimbingan latihan, pembangunan teknikal, khidmat nasihat keusahawanan serta bantuan penyelidikan dan pengkomersialan. Di bawah PPV, KUSKOP sediakan sokongan sehingga 1.2 juta ringgit kepada syarikat vendor yang memperoleh kontrak atau perolehan daripada Sabah Electricity untuk program pembangunan inovasi dan program pembangunan kapasiti syarikat vendor. Setakat hari ini, Sabah Electricity menjadi syarikat yang ke-39 mengadakan MOU dengan KUSKOP. Dan kami sedang berbincang dengan Sarawak Energy pula dengan harapan agar Sarawak Energy juga akan menandatangani MOU ini. Setakat hari ini sepanjang tempoh rancangan Malaysia ke-12, 7 syarikat vendor di Sabah telah mendapat grant program PPB daripada KUSKOP. Ini melibatkan 5 syarikat anchor, tetapi syarikat vendor itu sebanyak 7 buah syarikat. Dalam rancangan Malaysia ke-13, KUSKOP menyasarkan 120 syarikat vendor Bumiputera di seluruh negara menerima manfaat daripada grant tersebut, termasuk 15 syarikat yang bertapak di Sabah. Syarikat utama terlibat dalam pelaksanaan PPV menerima insentif potongan cukai 2 kali ganda. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP memperkukuh komitmen memperkasa komuniti India di Sabah menerusi pelbagai program keusahawanan dan pembiayaan ekonomi. Timbalan Menterinya Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan berkata hampir 500 juta ringgit telah diperuntukkan bagi membantu komuniti India di seluruh negara melalui pelbagai inisiatif. Antaranya program pembiayaan mikro tekun AIM, program Vanigam SME Bank, program perniagaan franchise Pernas, program IBAP dan program pembiayaan Bank Rakyat Brief I. Hampir RM1.5 bilion telah diwujudkan. Jadi kita kena ambil manfaat-manfaat yang disediakan. Memang semua manfaat yang kita berikan ini diterima bukan saja baik, habis diguna pakai. Itu pasal kali-kali kita daripada 50 juta kita kena tingkatkan kepada 100 juta. Daripada 30 juta kita tingkat kepada 60 juta. Beliau ditemui RTM selepas menyempurnakan majlis sambutan perayaan Deepavali di Inanam. Dalam program berasingan, Datuk Seri Ramanan turut meninjau bilik gerakan utama Jabatan Pilihan Raya Negeri Selangor Dun Inanam. Mahkamah Coroner Kota Kinabalu memberi perintah kebenaran kepada pihak pendakwaan untuk meneruskan prosiding komital terhadap seorang presiden parti dan seorang aktivis atas tuduhan menghina mahkamah dalam prosiding inkues Zara Khairina Mahathir. Perintah itu dikeluarkan Coroner Amir Shah Amir Hassan selepas mendengar permohonan yang dikemuka secara ex parte dan mendapati terdapat kes prima facie dalam permohonan berkenaan. Menurut pasukan pendakwaan, permohonan tersebut difailkan mengikut aturan 52 Kaedah 3.2 Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012. Susulan keputusan itu, pihak pendakwaan diarah untuk serah semua kertas kausa kepada kedua-dua responden dalam tempoh 14 hari. Manakala, pihak responden pula mengemukakan jawapan dalam tempoh 14 hari selepas menerima dokumen berkenaan. Sebelum ini, kedua-dua individu tersebut telah menerima notis tunjuk sebab daripada Jabatan Peguam Negara berhubung kenyataan menghina mahkamah dalam prosiding inkues berkenaan.
Baik, sekian perkongsian dari Negeri di Bawah Bayu. Kembali bersama Farhatul untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Baik, terima kasih Rita.